Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a warzuqna fahman anbiya'i wal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du. Alhamdulillah yang dihormati dan dikasihi sahabat kami, pengurusi Surau An-Nur, Bandar Seremban Selatan, Tuan Haji Ramalan, serta para pembantu-pembantu beliau, rakan-rakan beliau, yakni para AJK surau yang lain yang berkhidmat dengan Surau An-Nur, dan juga sekalian para pencinta ilmu yang mengikuti program majlis ilmu secara online dalam talian yang dianjurkan oleh pihak pentadbir Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan. Jadi pada kali ini kita akan menyambung lagi sedikit sebanyak perkongsian ilmu kita daripada kitab Sairus Salikin juzuk ketiga. Masih lagi berkaitan dengan keajaiban hati, dan kita pada minggu yang lepas sudah membicarakan berkaitan dengan nafsu. Jadi nafsu ni kata Imam Ghazali ada dua makna. Satu makna yang dikatakan adalah nafsu ammarah yang terhimpun di dalamnya panas baran, yang ada dalamnya segala sifat-sifat yang dicela lah, sifat yang tidak ada pada Nabi dan Rasul. Dipanggil sifat mazmumah dalam ilmu tasawuf, dipanggil sifat mazmumah. Jadi pada kali ini, dan makna yang kedua adalah roh latifah rabbaniyah, jisim yang halus yang dibangsakan mengenal Tuhannya. Itulah makna nafsu yang kedua, yang sama maknanya pada yang lepas tu kita membicarakan tentang hati, roh. Dan pada kali ini kita akan masuklah perbicaraan seterusnya mengikut pandangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dan juga para ulama yang lain seperti Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dan lain-lain ulama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dan apabila suci hati itu dengan sebab membanyakkan ia seseorang, banyakkan apa? Banyak zikrullahi ta'ala. Maknanya dibersihkan hati dia itu dengan sebab membanyakkan mengingati Allah, berzikir. Dan daripada segala syahwat dunia. Bersihnya hati dia daripada segala syahwat dunia. Dan suci ia, mana bersihnya hati tadi daripada sifat yang kejahatan yang di dalam batin. Dan suci ia hati tadi daripada segala maksiat yang batin. Seperti suci ia, ini bersihnya hati tadi daripada ujub. Ujub ni kagum dengan diri sendiri, perasaan. Dan daripada riak, sucinya hati daripada riak. Membuat sesuatu amalan ibadah atau amalan kebaikan
dengan niat, dengan qasad untuk mendapat sesuatu kelebihan, sesuatu pandangan daripada manusia lah. Dan daripada takabur, bersihnya hati pada sombong, dan daripada ghadab, yakni panas baran, dan daripada hasad atau dengki, dan barang sebagainya daripada segala sifat kejahatan yang di dalam hati. Maka iaitu, bila hati itu bersih daripada sifat-sifat yang tercela ni tadi, sifat-sifat mazmumah disebabkan dengan membanyakkan zikir, mengekali zikir, maka iaitu dinama akan dia nafsu al-mutmainnah. Inilah dinamakan nafsul mutmainnah. Jadi nafsu mutmainnah ni kita fahamlah pada sesi kali ni. Sebab ada orang faham, dia kata nafsu mutmainnah ni nafsu yang tenang. Nafsu yang tenang. Tapi sebenarnya bukan tenang macam duduk tepi pantai, tenang dengar lagu. Tapi maksud tenang mutmainnah ini adalah nafsu yang sudah dibersihkan hatinya daripada segala bentuk sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dicela, yang disebut tadilah, dengan membanyakkan zikir. Okey. Jadi itulah dikatakan nafsu al-mutmainnah, nafsul mutmainnah. Ada. Dan iaitu murad dikendaki dengan firman Allah Ta'ala, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Surah Al-Fajr ayat 27 dan sehingga ayat 30. Mafhumnya atau artinya, hai nafsu yang mutmainnah, irji'i, kembalilah engkau, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, padahal engkau redha akan Tuhanmu dan redha Tuhanmu akan dikau. Maka masuk engkau, fadkhuli, maka masuklah engkau wahai nafsul mutmainnah di dalam perhimpunan hamba-hamba, martabat hambaku yang aku kasih akan dia, wadkhuli jannati, dan masuklah engkau di dalam syurgaku, serta anbiya, nabi-nabi, dan awliya, yakni wali-wali Allah, dan syuhada, dan para orang-orang yang mati syahid, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, jadi fahamlah kita bahawasanya nafsul mutmainnah ini adalah nafsu yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah kasih dia? Kerana dia telah bersih daripada sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang tidak ada pada para nabi dan rasul dan wali-wali. Kan? Jadi nafsu mutmainnah inilah Allah bagi tahu, wahai nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki, mana kembalilah engkau kepada Tuhan kamu. Kembali di sini kata sebagian, kata guru kami, maksudnya Allah akan buka pintu ma'rifat. Baliklah kepada Tuhan kamu, yakni baliklah untuk mengenal Tuhanmu. Baru Tuhan buka pintu ma'rifatullah. Jadi dalam keadaan engkau redha dan Allah pun redha, barulah fadkhuli fi ibadi, barulah jadi hamba Allah. Kalau tak dia jadi hamba nafsu. Masuklah kau dari kalangan fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau wahai nafsu mutmainnah fi ibadi, di kalangan hamba-hambaku. Mana hamba-hamba yang Allah kasih. Mana boleh bersama dengan hamba Allah yang Allah kasih? Tak. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam syurgaku. Kan? Jadi syurga ni kata ulama ahli sufi, syurga ni ada dua jenis. Pertama dipanggil syurga ajilah, syurga yang disegerakan. Mana di dunia lagi dia dapat masuk syurga. Dan yang kedua syurga ajilah, syurga yang dilewatkan, ditangguhkan. Apa dia syurga al-ajilah? Al-ajilah ni artinya syurga ma'rifatullah.
Ambil pada mana ni? Dua syurga ni. Ambil pada sebahagian sepotong ayat Quran. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, jannatan, dua syurga. Kalau kita belajar sikit sebanyak ilmu nahwu saraf, jannatan ni dipanggil ismu tasniyah. Maknanya benda yang nama yang menunjukkan dua. Kalau kita pergi negeri Saudi kan, kalau sebut 2 rial, rial line, maknanya 2 rial lah. Nah, isnain. Isnain tu lagi Senin kata orang Melayu, Senin. Sebenarnya ifnain, 2. Pasal Ahad tu hari pertama, Ahad. Hari kedua, ifnain. Hari ketiga, salasa. Hari keempat, Rabi'. Kita kata Rabu. Hari kelima, Khamis. Okey. Jadi, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada kebesaran keagungan Tuhannya, dapatlah 2 syurga. Satu syurga di dunia dipanggil syurga al-ajilah, yakni syurga ma'rifatullah. Mana ma'rifatullah itu mengenal Allah secara hakikat, itu dipanggilkan syurga yang disegerakan. Di dunia kita dapat. Yang kedua syurga al-ajilah. Tadi ain, ini Mana syurga yang dilewatkan, ditangguhkan, yakni syurga Firdaus, syurga Adenin, syurga Jannatul Ma'wa, Jannatul Khulud dan sebagainya. Ada 8 syurga tu. Jadi orang mutmainah ni, bila kita faham bahawasanya mereka inilah yang layak untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Pasal hatinya, nafsunya sudah bersih daripada sifat-sifat yang Allah cela. Dia sudah berpribadi dengan akhlak pada para nabi, rasul dan wali-wali. Okey. Jadi nafsu kan dikata tadi ada 2 jenis, ada 2 makna. Satu nafsu yang bangsa jahat dipanggil nafsu ammarah, dan yang kedua maknanya jisim latifah robaniyah, yang itulah yang telah dibersihkan daripada sifat-sifat mazmumah tersebut. Okey. Jadi masuk balik kitab. Dan nafsu sebelum sampai ia kepada darjah nafsul mutmainnah ini, baginya 2 darjat dengan iktibar segala sifatnya. Jadi sebelum dalam kitab ni kata, sebelum sampai kepada darjah nafsu al-mutmainnah atau nafsu mutmainnah, dia ada 2 darjat dengan iktibar segala sifatnya. Kenapa dipanggil nafsu ni? Nafsu lawamah, kan? Nafsu ammarah. Kenapa panggil ammarah dan lawamah? Kerana ada sifat PL perangai dia kita kenal. Ini namanya lawamah. Ini namanya ammarah. Pertama dinamakan akan nafsul lawamah, dan iaitu murad dengan firman Allah Taala, wala uqsimu binafsil lawamah. Surah Al-Qiyamah. Artinya, mahfumnya, dan aku bersumpah dengan nafsul lawamah, yakni dengan nafsu yang mencela akan segala perbuatan yang jahat. Jadi nafsul lawamah ni nafsu yang mencela. Mencela apa? Mencela perbuatan yang jahat. Kerana adalah sifat orang yang mempunyai nafsul lawamah itu, mencela ia akan segala maksiat. Dia mencela, dia membenci, dia kritik maksiat. Tetapi belum lagi lepas sekali-kali daripada maksiat. Walaupun dia cela, tapi satu sudut dia masih melakukan maksiat. Okey. Dan suka ia berbuat taat, tetapi belum tetap sekali-kali pada berbuat taat. Kerana seseorang yang pada martabat nafsu lawamah itu, iaitu waktu memerangi akan hawa nafsu, kerana belum lagi hilang daripada hawa nafsunya itu segala sifat kejahatan yang berkehendak berbuat akan maksiat. Tetapi tiap-tiap berkehendak hati berbuat ia akan maksiat itu, berkehendak ia akan kejahatan, maka mencela ia akan dirinya. Dan tiada suka ia kepada demikian itu, mana tak suka dia buat maksiat. Bersalahan seseorang yang telah sampai martabatnya kepada nafsul mutmainnah, maka iaitu telah tetap hatinya, hati orang nafsu mutmainnah,
kepada berbuat atas yang kebajikan. Tiada sekali-kali bergerak hatinya itu untuk berbuat maksiat. Okey, jadi nafsu lawamah macam mana ciri-ciri dia? Dalam kitab ni kata nafsu lawamah ni ciri yang pertama, dia mencela perbuatan maksiat. Dia tak suka benda maksiat. Okey. Walaupun begitu, dia tu sendiri masih buat maksiat. Dia masih buat maksiat. Dalam masa yang sama, dia tahu benda ni tak elok, benda ni Allah murka, dia rasa menyesal, tapi duk buat juga. Okey. Kan? Dan dia belum boleh tetap dalam buat taat. Kejap dia rajin buat ibadat, kejap dia malas. Lepas tu dia menyesal buat jahat. Dan sebagainya. Pasal apa? Kerana, kata dalam kitab ni, orang yang dalam nafsu lawamah masih peringkat berperang dengan hawa nafsunya. Kan? Masih berperang. Jadi dia ni manyang kalah ya perang. Dia manyang kalah perang lawan nafsu. Sebab tu dia belum lagi hilang segala sifat-sifat mazmumah. Jadi sifat mazmumah ni lah yang berkehendak untuk buat maksiat. Dia nak buat maksiat. Tapi dia mencela. Dia mencela, Allah, menyesalnya aku syarokok. Contoh. Menyesalnya aku astaghfirullahalazim. Dia menyesal. Dia mencela. Tapi dia masih seronok buat. Sedap buat. Tapi lepas tu menyesal. Contohlah. Kata dalam kitab ni beginilah keadaannya. Dia berbeza orang nafsu mutmainah. Orang nafsu mutmainah, dah sampai nafsu mutmainah, dia dah tetap hati di atas kebajikan. Hatinya dah suka dengan kebajikan. Dia dah tak ada sifat-sifat mazmumah. Dah tak ada sifat-sifat tercela. Tak ada dengki, tak ada ghadab, tak ada panah baran, tak ada riak dan sebagainya. Dan dia tak ada, hati dia tu, orang nafsu mutmainah ni tak tergerak untuk buat maksiat. Orang lawamah masih tergerak hatinya untuk buat maksiat. Tapi dalam masa yang sama, dia membenci maksiat, mencela perbuatan maksiat. Nak tinggal tak boleh. Itu beza dia. Orang mutmainah dah berkekalan buat amalan kebaikan, pemikirannya baik-baik, percakapannya yang baik-baik. Hatinya suka kepada kebaikan, tak ada dengki dan sebagainya. Dan perbuatannya pun berada di atas, perbuatan tangan, kaki dan sebagainya berada di atas syariat dan tariqah. Jadi itu nafsul mutmainnah. Sebab tu layaklah mereka ini, orang nafsu mutmainnah, masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan layaklah dia untuk berdamping diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal Nabi-Nabi mana penyakit dengki. Nabi-Nabi mana sifat takabur. Nabi-Nabi mana ada sifat tak takut Allah. Jadi sifat-sifat itu ada pada orang mutmainah. Sifat takut Allah, sifat jadi sekurang-kurang takwa, mana sampai nafsu mutmainah lah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa, sekurang-kurang darjat. Haqqa tuqatih, takwa sebenar-benar adalah sampai kepada darjah nafsu mutmainnah. Jadi itu kita jelaslah. Jadi kita tengoklah diri kita. Jangan tengok orang. Tengok diri kita. Muhasabah diri kita. Macam mana kita ni. Masih seronok tak ada buat maksiat. Dalam kita buat ibadat. Tapi masih seronok buat maksiat. Masih suka dengan benda haram. Masih suka dengan benda yang Allah tak suka. Menunjukkan kita ni masih dalam, mungkin dalam nafsu lawamah. Mungkin kita suka majlis ilmu, kita suka dengar tazkirah, kita boleh semayang tahajud, bahkan kita jadi orang-orang yang berilmu, ilmuwan. Dalam masa yang sama, kita masih seronok dengan benda maksiat. Lepas tu kita mencela perbuatan maksiat. Maka itu dipanggil nafsu lawamah. Okey. Kedua, mana peringkat yang kedua? Nafsu yang peringkat kedua, ini berkaitan dengan darjah nafsu, dinamakan dia nafsul ammarah. Apa nafsu ammarah? Yakni nafsu menyuruh berbuat maksiat dan suka ia berbuat kejahatan. Ini penyakit nafsu ammarah. Dia sangat menyuruh kita buat maksiat. Maknanya orang lawamah ni, bila dia buat maksiat tu, dia amarah lah. Dan dia suka buat jahat. Dia seronok. Dia tak menyesal buat jahat. Orang lawamah ada menyesal buat jahat. Orang amarah tak menyesal buat jahat. Okey.
Inilah martabat yang ke bawah sekali. Jadi amarah ni lagi teruk pada lawamah. Pasal dia yang ke bawah sekali. Martabat nafsu yang sejahat-jahat nafsu. Jadi nafsu amarah paling jahat lah. Dan iaitulah nafsu amarah. Yang paling jahat sekali nafsu amarah, kata dalam kitab. Yang tersebut dalam ayat, وَمَا أُبَرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّرَةٌ بِسُوءٍ. Dahulu itu yang kita baca itu hari pada minggu lepas, daripada surah Yusuf, وَمَا أُبَرِئُ نَفْسِي, dan tiada aku menyucikan akan diriku daripada kejahatan. Mana aku ni tak mampu nak melawan nafsu. Aku ni masih terpengaruh dengan nafsu. Inna nafsa, sesungguhnya nafsu itu la ambaratum bisu, sangat menyuruh membuat kejahatan. Kan dalam surah Yusuf ayat yang ke-53. Ayat ni ada khilaf di kalangan ulama. Adakah ini perkataan Nabi Yusuf AS atau perkataan Zulaikha? Jadi ada ulama dalam kitab Jalalain, dia kata ini kata perkataan Nabi Yusuf AS kerana tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kata ini perkataan Zulaikha sendiri. Dan dari Ibnu Katsir dia kata ini perkataan Zulaikha, ini yang lebih kuatlah, wallahu alam bisawab. Ini kisah Nabi Yusuf yang mana dia masuk penjara disebabkan ujian Allah dengan Zulaikha dan perempuan-perempuan Mesir. Jadi dia masuk penjara, ringkas cerita, dia boleh mentadbir mimpi. Kemudian Raja Mesir ketika itu berpuas hati dengan tafsiran mimpi Nabi Yusuf. Maka dia minta Nabi Yusuf keluar, diarahkan Nabi Yusuf keluar penjara. Jadi ada dialog lah. Nabi Yusuf dia tak mau keluar lagi, dia nak membersihkan namanya dahulu. Kan dalam ayat tersebut cerita panjang begitulah. Bersihkan, suruh tanya apakah yang sebenarnya berlaku, suruh tanya kepada isteri Aziz, makna Raja Mesir tersebut, Zulaikha, dan apa yang berlaku. Jadi berlakulah perkataan ni, وَمَا أُبَرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. Kan jadi tuan-tuan boleh rojoklah dalam tafsir atau dalam terjemahan ayat surah Yusuf, surah Yusuf ayat 53. Jadi ada kata ini perkataan Zulaikha, ada kata perkataan Nabi Yusuf alaihissalam. Makna Nabi Yusuf ni bercakap atas dasar merendahkan diri, mengaku yang dia pun tak mampu nak mengawal nafsu amarah, melainkan dengan pertolongan Allah. Illa ma rahima rabbi, melainkan apa-apa yang mendapat rahmat Tuhanku. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku ghafur rahim, kan? Maha pengampun, maha pengasih. Jadi itu tawaduknya, walaupun dia satu Nabi yang maksum, tapi itulah dia kata Nabi. Maknanya dia merendah diri kepada Allah Ta'ala. Kalau orang marah, mana nak merendah diri? Aku boleh, aku boleh. Semua dia boleh. Itulah kata ujub. Dia lupa boleh ke tak boleh itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca kitab-kitab tasawuf yang lain, dia akan menerangkanlah makna orang ahli sufi ni mereka telah mengosongkan hatinya selain daripada Allah Taala sehingga mereka tidak berpegang kepada selain Allah. Macam kita sebut je dengan mulut, kita usaha ikhtiar je yang ni Allah Taala, kita hati berpegang pada Allah, mulut cakap tapi hati belum tentu. Jadi orang ahli sufi yang dah sampai nafsu mutmainah, radiyah, marjah dan sebagainya, walaupun mereka itu menjalani kehidupan manusia biasa seperti kita, tetapi hatinya bersama Allah. Kan sebab tu mereka itu mendapat jannatul ajilah, syurga yang disegerakan. Pasal nikmat syurga yang paling besar sekali adalah melihat Allah Ta'ala. Itu nikmat paling besar. Di dunia ini, bila orang tu sampai kepada ma'rifatullah secara hakikat, maka itulah syurga di dunianya. Okay. Jadi masuklah kitab ni balik. Jadi nafsu amarah ni, inilah nafsu yang paling jahat sekali. Dan dari kerana inilah bersungguh-sungguh disuruh akan seorang yang berkehendak kepada kemenangan di dalam akhirat itu menyucikan akan hatinya itu.
Dia kena sucikan hatinya itu daripada nafsul ammarah ini. Dengan cara dia nak sucikan nafsu ammarah ni dengan membanyakkan zikrullah dan dengan membanyakkan aurat, membanyakkan wirid-wirid, banyakkan selawat, banyakkan istighfar dan sebagainya lah. Dan dengan membanyakkan belajar ilmu tasawuf dan ilmu tarekah dan ilmu suluk dan ilmu yang memberi manfaat supaya lepas ia, makna bebas ia daripada nafsul ammarah itu. Maka sampai naik ia kepada martabat nafsul lawamah, dan daripada martabat nafsul lawamah itu naik kepada martabat nafsul mutmainnah. Dan inilah, inilah nafsul mutmainnah, perhinggaan atau kemuncak suluk. Suluk ni perjalanan kerohanian lah. Suluk ni perjalanan seseorang, manusia menuju Allah. Inilah kemuncak perhinggaan suluk bagi orang yang menjalani tarekah, dan iaitu nafsul mutmainnah ini permulaan atau bidayah ma'rifah akan Allah Ta'ala dengan ma'rifah yang sebenarnya. Okey. Jadi disebabkan kita ni ada nafsul ammarah, maka para masyaikh tarekah, syekh-syekh ahli sufi, ulama-ulama sufi menyuruh murid-muridnya supaya membanyakkan zikrullah. Pasal nak berjaya di akhirat nanti. Nak bersihkan hati, tak ada cara lain dengan membanyakkan zikir. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah tidak dengan berzikir pada Allah akan tatmain. Tatmain ni mutmainah lah. Tenangnya hati, bersihnya hati. Tatmainnul qulub. Bersihnya hati. Tatmain mana mutmainah, tetap hati bersama Allah. Dibersihkan hati dengan sifat-sifat mazumah. Cara dia dengan banyakkan zikir, banyakkan wirid, banyak belajar ilmu tasawuf, banyak belajar ilmu tarekah. Ilmu tasawuf ke ilmu tarekah, ilmu suluk ke, samalah. Cuma nama lain-lain dia. Dia ilmu tarekah pun ilmu suluk juga. Ilmu suluk pun ilmu tasawuf juga. Maknanya belajar kerana dalam ilmu tasawuf inilah membicarakan tentang penyakit-penyakit hati, mencarakan cara nak merawatkan hati, ilmu yang membawa kita kepada rindu kepada Allah. Dia tengok peringkat kitab lah. Dan juga kita belajarlah dengan ahli tasawuf, ahli tarekah. Kan, supaya kita dapat bersih daripada nafsu ammarah, kita naik pada lawamah. Daripada lawamah naik kepada mutmainnah. Bila sampai nafsu mutmainnah, itulah kemuncak suluk. Dia kata suluk perjalanan menuju Allah, kemuncak bagi orang yang menjalani tarekah. Dan mutmainnah ini permulaan untuk ma'rifah dengan Allah secara hakikat yang sebenarnya. Yang kita sebut itu hari, Allah tanya, bukankah aku Tuhan kamu semua? Maka semua roh kata, ya, itulah dikatakan mengenal Allah dengan ma'rifah yang sebenarnya. Jadi kalau belum sampai nafsu mutmainnah, pengenalan yang ada pada kita tentang Allah itu belumlah sampai kepada pengenalan yang sebenarnya. Belum cukup lagi lah. Kenal tu belum mantap. Kan? Jadi inilah tujuan kita banyakkan zikir, banyakkan kita dengar ilmu tasawuf, dan supaya hati kita digilap, bersih daripada sifat-sifat yang dicela. Begitulah sikit sebanyak yang boleh kita kongsi ada kadar pada sesi kali ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat kebaikan, mendapat rahmat, dapat mempraktikkan Allah Rabbi. Ini yang paling susah ni, nak mempraktikkan apa yang ditulis oleh para ulama tentang cara-cara untuk membersihkan hati agar kita sekurang-kurangnya kita dapat nafsul mutmainnah disebut tadi. Hanya nafsu mutmainnah saja yang Allah Ta'ala jemput untuk berdamping diri pada dia. Hanya orang nafsu mutmainnah sajalah Allah Ta'ala pelawa untuk masuk bersama hamba-hamba yang dia kasih. Hanya orang nafsu mutmainnah sajalah yang Allah Ta'ala persilakan untuk memasuki syurganya. Jadi kalau nafsu lawamah dan amarah, tidak ada jaminan. Jadi begitulah. Dan juga saya jadi wakil, mewakili pentadbiran surau An-Nur. Kan mereka ni, mana Tuan Haji Ramalan ni, dia minta saya menyampaikan sedikit
permohonan sumbangan untuk surau program ni dengan tuan-tuan memberi sumbangan dengan bus ataupun dengan akaun yang tertera di dalam video ni nantilah, yang tertera dalam video ni. Jadi mudah-mudahan dan juga mereka meminta semoga tuan-tuan sudilah share, kongsilah video ilmu ini, apa saja video ilmu yang mereka anjurkan online ni, kelas online ni, bolehlah dikongsikan dengan masyarakat luar sana, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, supaya jelas kepada kita jalan yang sebenar untuk kita menuju kejayaan di dunia dan di akhirat. Jadi apa yang saya kongsikan tadi, sekiranya ada kebaikan, semata-mata anugerah Allah Ta'ala dengan berkat mukjizat kekasih kita Muhammad SAW, Sayyidul Mursalin, dengan keberkatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dengan keberkatan para wali-wali Allah qaddasa sirahum, dengan keberkatan para ulama yang berkhidmat dengan agama secara ikhlas dan jujur, dan juga dengan keberkatan almarhum tuan guru saya yang saya kasihi dan sanjungi, begitu juga guru-guru, para asatiz yang mendidik saya, dan juga dengan keberkatan ibu bapa kita semua yang mendoakan kebaikan untuk kita dan sekalian muslimin dan muslimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik.